Dan siapa yang tewas? Inilah saja cabaran mereka di dalam Maksak Games 2023 futsal kategori lelaki ini. Sedangkan Johor sedang berada di padang B court ketika ini untuk menentang wilayah Persatuan Kuala Lumpur, berbekalkan kemenangan 3-0 walaupun tewas perlawanan pertama 3-2. Perak mengintai peluang dan berbekalkan draw di dua perlawanan yang mereka harungi. Pasukan Maksak Pahang juga mengintai peluang, dan inilah yang akan kita sajikan. Masuk tuan-tuan semua di mana saja anda berada. Penonton, penyokong Maksak Perak dan juga Maksak Pahang, silakan masuk beramai-ramai kerana itulah yang akan anda tontoni. Inilah yang akan anda rasai debarannya. Seperti mudah saya perkatakan, yang menang akan pergi, yang tewas akan ditinggalkan, walau apa pun keputusan daripada kedua-duanya. Kalau draw, terpaksa tunggu game di antara wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan juga Johor di hujung sana. Johor saya kira sudah pun selangkah masuk dengan berbekalkan 4 mata, menang 1 perlawanan dan juga draw 1 perlawanan. Macam-macam masih terbuka lagi. Johor main bila? Johor main sebelah. Tidak ada live, maafkan saya. Yang live game Maksak Perak menentang Maksak Pahang. Dan itulah kesannya. Dengan Maksak Perak di bawah jurulatih Muhammad Syahir bin Safian dengan pengurus pasukan Encik Roslan bin Aiman, menurunkan barisan pemain Muhammad Nur Ain bin Tukimin jersey nombor 1, Badrul Zaman bin Tahir jersey nombor 2, Aduha Muhammad Hafizuddin jersey nombor 3, Muhammad Nur Hisham bin Arwan Nasri nombor 4, Muhammad Khairi bin Rozali nombor 5, Muhammad Fairuz bin Aminius nombor 6. Baru kita sebut nama beliau, nombor 6, Muhammad Fairuz bin Aminius. Apakan daya, dan beliau terus saja menyambar bola dari tengah court kawasan di pasukan Pahang, dan inilah beliau datang dari belakang jauh, beliau menyambar untuk meletakkan pasukan Maksak Perak di hadapan buat ketika ini. Wow, baru saja kita nak memperkenalkan pemain. Kita sambung dengan nombor 7 Muhammad Zamir bin Zamzuri untuk pasukan Perak, nombor 8 Muhammad Faizul Azwan, nombor 9 Muhammad Syamil bin Mazlan, nombor 10 Nur Badrul Zaman bin Nur Azlan, nombor 11 Muhammad Firdaus bin Zulkifli, dan juga nombor 20 Zulkifli bin Ghazali. Yang seterusnya untuk pasukan Pahang di bawah jurulatih Cik Ahmad Rizwan Abdul Halim, dibantu oleh pengurus pasukan Saudara Kamarul Azlan Muhammad Fatih, menurunkan Muhammad Nasrul bin Muhammad Khalid jersey nombor 2, Muhammad Alif Fahmin bin Razali nombor 5, Muhammad Azril bin Awang Kecil nombor 6, Anas Rahimi bin Muhammad Nur nombor 7, Muhammad Iqbal Aikal bin Muhammad Nur nombor 8, Muhammad Zaidi Jamaluddin nombor 9, Rizwa Syafiqi Kamarul Zaman nombor 10, Izhar Razik bin Muhammad Khairuddin nombor 11, Ahmad Zaki Yamani bin Muhammad nombor 13, Amirul Faizal Iqmal bin Saleh nombor 22, dan juga Kaizal Ashraf bin Suhaimi nombor 26. Aduh, tak ada live Johor, memang tak ada live, maafkan kami. Go Pahang go. Sudah ada penonton Pahang seorang sudah naik, Puan Adila Hassan. Terima kasih bersama-sama dengan kami. Kalau boleh kongsi-kongsikan link yang telah kami berikan ataupun link ini untuk lebih ramai lagi penonton-penonton Pahang masuk. Mereka perlukan sokongan anda. Sudah pun berada di belakang 0-1 buat ketinggian hasil jaringan daripada Muhammad Fairuz bin Aminu Jijas daripada Perak sebentar tadi. Good luck Perak di hati daripada Izzat Putra dan juga Rizwan Ahmad. Masuk guys. Kecoh sebenarnya situasi di dalam ini. Dua-dua tahu tekanannya. Dua-dua tahu betapa beratnya perlawanan ini. Nak menantikan game Maksak next year, kena tunggu next year. Itu pun kalau terpilih. Dan ketika inilah mereka berempas pulas. Semuanya datang daripada jauh, daripada Sabah, Sarawak, Johor, Perlis, dan mereka ini hadir daripada Maksak Perak dan juga Maksak Pahang. Berhempas pulas mau membuka peluang mereka ke peringkat syukur akhir. Dan itulah yang mereka lakukan. Betul-betul aura terasa sehinggalah ke tulang rusuk saya ikutkan. Kedua-duanya begitu bising sekali mengarah-arah dari kiri dan juga kanan padang. Begitu gugup sebenarnya kedua-dua pasukan ini. Tapi ketenangan Muhammad Fairuz Amanijaz lah yang memisahkan di antara keduanya di minit yang ke
3 sebentar tadi. Masuk minit kelima perlawanan. Masih 1-0. Maksak Perak 1, Maksak Pahang 0. Dan masalah Aizat Putra #Perak sampai mati. Terbabau. Awesomeness. Bersorak pasukan di sebelah sana. Saya kira Johor. Bukan Johor. KL saya rasa. KL pun mengintai peluang juga. Johor 1 draw 1 kalah. Johor 1 draw 1 menang. KL 1 draw 1 kalah. Macam-macam boleh jadi dalam perlawanan ini. Macam-macam punya cai boleh jadi di dalam grouping kumpulan C ini. Pahang 2 draw. Perak sebelum perlawanan ini 1 menang 1 kalah. Anda buatlah kira-kira sendiri. Itulah yang memeningkan semua jurulatih dan juga manager pasukan. Empat pasukan di dalam kumpulan C ini. Masing-masing mahukan kemenangan di perlawanan terakhir ini. Kerana kemenangan saja ia akan menjanjikan pasukan mereka layak ke perlawanan seterusnya. 4 pasukan bertembung. Perak perlukan draw untuk layak. Ya benar. Ya benar. Ayo sampai mati. Ikutlah masing-masing nak apa di perlawanan terakhir ini. Jika tuan cakap mahu draw, saya tidak pasti mereka cukup atau tidak cukup dengan draw. Kerana di padang B juga sedang berlangsung satu perlawanan yang siapa menang dia pergi. Di court A siapa menang dia pergi, di court B siapa menang dia pergi. Lepas tu baru kita tahu macam mana kira-kira dia. Begitulah keadaannya. Dan jangan underestimate pasukan Pahang. Sudah beberapa kali dalam perlawanan terdahulu mereka didahului patu comeback, didahului patu comeback. Selamba dia orang comeback. Walaupun perlahan-lahan. Kerana mereka ada pemain jenis nombor 6, iaitu Muhammad Azril bin Awang Kecil yang bekerja keras memastikan rakan-rakannya mengikuti rapat saja pasukan-pasukan yang mereka bertemu di apa peringkat sekalipun di dalam peringkat kumpulan ini. Hogo Pahang Hogo. Johor kot sebelah ke? Ya betul. Let's go Maksak Pahang, kata Maksak Pahang. Maksak Pahang kata Maksak Pahang. Let's go Maksak Pahang, kata Maksak Pahang. Masing-masing masih mempunyai peluang. 4 pasukan yang bermain serentak ketika ini. Hampir tidak pernah ataupun hampir sudah lama saya tidak mengikuti perkembangan yang sebegini. Bila keempat-empat pasukan berharap kepada perlawanan terakhir ini untuk mencari kemenangan, untuk melayakkan diri ke peringkat quarter final. Belum ada pasukan yang ada advantage. Paling kuat pun kalau kita berikan Perak yang sedang ada advantage sedikit setakat ini kerana mendahului dengan 1-0. Kalau game ini draw, sudah tentu membawa keluar pasukan Pahang. Tapi Pahang sudah tentu tak mau main draw. Pahang mau main menang. Tapi mereka perlu mencari jaringan penyamaan terlebih dahulu. Terima kasih Maksak Pahang. Kita amat berharap maksak-maksak yang lain pun turut serta menonton bersama kita kerana hanya kita di sinilah yang tahu betapa krusialnya saat ini untuk 4 pasukan di dalam kumpulan C ini. Permainan keras sudah mula kelihatan. Seorang demi seorang pemain dipanggil oleh pengadil-pengadil. Sila tag-tagkan lagi rakan-rakan anda. Kita akan bawakan keputusan-keputusan terkini dari padang Court B, di mana Johor sedang menentang Wilaf Setang Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan, pasukan Perak mengejutkan Wilaf Setang Kuala Lumpur dalam perlawanan kedua mereka, menjadikan kedudukan di dalam kumpulan ini begitu berterabur, begitu hancus, begitu memberi peluang kepada keempat-empat pasukan untuk melayakkan diri ke peringkat quarter final. Yang sudah pun melayakkan diri ke peringkat quarter final ialah daripada kumpulan A, iaitu pasukan Polis Diraja Malaysia dan juga pasukan Pulau Pinang. Dan juga untuk kumpulan B ialah pasukan Selangor dan juga Maksak Kelantan. Itulah 4 pasukan yang telah pun layak ke peringkat suku akhir. Dan 4 lagi pasukan akan mengiringi mereka dan mereka akan dipisahkan melalui 2
perlawanan ini. Jangan ke mana-mana tuan-tuan. Kita panaskan seat kita masing-masing petang ini. InsyaAllah saya bawakan kepada anda setiap detik, setiap jaringan, setiap move, setiap gol dalam kedua perlawanan ini, untuk sama-sama kita tonton ataupun sama-sama kita saksikan 8 pasukan yang berjaya melayakkan diri ke peringkat suku akhir menuju hari ketiga. Esok Pahang baru saja melancarkan serangan, tolakkan sebelah kiri. Beginilah keadaan Pahang sebenarnya. Daripada game yang pertama, mereka perlahan masuk ke dalam kawasan lawan. Shooting left footed. Johor skor di sebelah sana. Hai, iya ke? Nampak Johor skor? Johor skor di sebelah sana, 1-1, terus senyap kem Kuala Lumpur. Draw bukanlah yang mereka mahukan. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencari kemenangan. Draw untuk Johor melayakkan mereka selaku juara kumpulan dengan membawa 5 mata. Menang bagi Perak di sini terus juga menjadikan mereka juara kumpulan. Macam-macam pusingan lah tuan-tuan. Kita relax sudahlah. Macam-macam pusing-pusing sebenarnya yang akan berlaku dalam kumpulan C ni. Set piece daripada Pahang. Kembali tenang kedua-dua court buat ketika ini. Tapi yang ternyata Perak mendalui 1-0 buat ketika ini. Hasil jaringan daripada Muhammad Fairuz Amanijas di minit yang ketiga. Tangkapan kemas. Gol kiper Perak untuk Perak. Terjahan lagi 2 lawan 1, tidak berhasil. Tembung di tengah-tengah jersey nombor 5 daripada Pahang. Maafkan saya, jersey nombor 10, 5 daripada Pahang, Muhammad Alif Famin, dan juga 10 daripada Perak, itulah Muhammad Badrul Zaman bin Nur Azlan. Di manakah peminat-peminat kedua-dua pasukan ini? Peminat-peminat Perak tekan button like. Peminat-peminat Pahang tekan button love. Kita nak tengok berapa ramai peminat-peminat kedua-duanya berada bersama kita pada petang ini. Ya, dibenarkan, dipersalahkan. Pahang mengatur serangan dari sebelah kanan kali ini. Masuk ke dalam. Tiada siapa yang bantu. Miscue saya kira daripada pemain Pahang di ujung sana. Daripada pemain Pahang maksud saya. Pasukan yang jersey mereka sangat diminati dalam kejohanan ini. Jersey petak-petak hitam putih. Macam ada kartun-kartun sikit dalam jersey mereka. Kelantan Perlis, siapa menang tadi? Kelantan menang 3-1, melayakkan pasukan Kelantan menemani pasukan Selangor ke peringkat suku akhir. Tahniah Masak Selangor dan tahniah Masak Kelantan. Anda dah nak terlepas bas Encik Ashraf, tapi tak apalah, tak ada masalah. From time to time memang ada orang masuk tanya result pasukan kegemaran mereka. Mungkin ada kerja sebentar tadi, tak dapat nak menonton. Tapi tak apa, itulah tugas saya tuan-tuan sepanjang petang ini. Dari pagi tadi kita memberikan input-input dan juga info-info terkini tentang Masak Games 2023 kategori futsal lelaki ini. Untuk tontonan kita bersama. Pang di sebelah kiri, sayang, bertepuk kepala. Rio semua kempang di sebelah kiri melihatkan kegagalan beliau menjadikan gol walaupun one on one dengan penjaga gol di sebelah kiri untuk menyamakan kedudukan.
Sekali lagi Pahang mencari jalan. Tembatan sebelah kiri kali ini. Nervous kedua-dua jurulatih. Ahmad Razlan, Abdul Halim dan juga Muhammad Syahid bin Safian. Ahmad Rizwan untuk Pahang dan juga Muhammad Syahir untuk Perak. Menyaksikan anak buah mereka sedang bermain ketika ini. Go Pahang daripada Iqmal Ismail. Terima kasih pengulas, semoga dimulakan rezeki. Amin, amin, amin. Kembali kepada anda Encik Ashraf Mazli, di mana jua anda berada. Dikliarkan. Pressure sudah mulai dirasai oleh kem Perak yang dilihat bertahan for the last 7-8 minutes sebentar tadi. Kita semua maklum tentang kebolehan Pahang dalam kejohanan ini. Mereka draw 2 kali tapi comeback 2-3 kali sebenarnya dalam perlawanan. Mereka pasti mencari gol penyamaan dan telah berjaya lakukan dalam 2 perlawanan yang pertama. Tapi mereka harus sedar draw saja tidak cukup membawa mereka untuk ke peringkat suku akhir. Mereka harus mencari 1 gol terlebih dahulu sebelum merencana gol yang seterusnya. Pihak padahal untuk pasukan Masak Perak sudah 8 minit mereka bertahan daripada tadi. Kiri dan juga kanan Pahang berfungsi dengan baik. Kiri melalui Muhammad Azril bin Awang Kecil dan kanan melalui Anas Rahimi bin Muhammad Noor. Sebelah game apa? Johor lawan KL. Perak boleh, Pahang pun boleh. Terima kasih Cik Farid Mokhtar dan Cik Asri Dai. Masuk. Game Johor bila tengah main kat sebelah. Sekarang ni tengah draw 1-1 Johor dengan Wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Johor draw, Johor layak. Yai, baru saja kita cerita tentang kelayakan. Dan pemain berjersey nombor 7 Perak membuat satu rembatan hasil bola terlepas dari pertahanan pasukan Pahang. Muhammad Zamir bin Zamzuri meledak gol kedua untuk memberi sedikit kesesaan kepada Masak Perak menuju ke separuh masa yang kedua nanti. Time out terus dipanggil oleh pasukan Pahang untuk checking balik kedudukan sekarang. Steady Perak, steady. Itulah game Johor please. Tengah tenang, tengah separuh masa yang pertama, tengah 1-1. Memang tidak ada live game Johor tu sebab live kita hanya dipancarkan di Kod A. Jadi kita akan sampaikan kepada anda berita terkini yang sedang berlaku di Kod B di antara Johor menentang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alhamdulillah terbaik Perak, terbaik pengulas. Terima kasih Syalam 28 Syawal. Syalam kembali kepada Encik Faris Ismail. Syawal belum lagi habis. Sempat lagi besok kita pergi open house. Go Pahang go. Dah banyak masuk dah. Dah ramai. Kita ni dah ramai tuan-tuan. Dari Perak dan juga Pahang, masing-masing dua-dua masih lagi bertenaga, masih lagi mencari jalan, masih lagi mempunyai banyak idea lagi untuk mereka guna pakai. First half pun belum habis lagi. Ada 5 minit lagi first half. Jangan risau. Banyak lagi Chan. Pahang sebenarnya pada game kedua down 2-0. Diorang dapat draw balik 2 sama. Yes, sana sudah sorak. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sedang mendahului 2-1 di sebelah sana. Lagi drama. Lagi bertambah drama. Kedudukan di sini menandakan Perak akan menjadi juara kumpulan jika keadaan ini diteruskan. Keadaan di sana di antara Johor dan juga wilayah harus dibezakan daripada rekod mereka bertemu ataupun rekod jaringan itu. Kita akan cek balik jika Wilayah Persekutuan menang 2-1 final skornya sebab wilayah draw pada perlawanan bertemu dengan Perlis. Lagi pening kepala. Macam-macam jenis pening sudah berlaku. Lagi Perak 2-0 tak cukup, kata Rizwan Ahmad. Pangah, terima kasih Pangah.
Memang kita telah pun ketahui Kelantan 3-1 sebentar tadi. Alhamdulillah Kelantan berjaya mengekori ataupun menemani pasukan juara bertahan Selangor untuk layak ke perlawanan suku akhir atau peringkat suku akhir selaku juara dan juara kumpulan B. Dan sekarang kita berada di perlawanan kumpulan C. Time out sekali lagi, kali ini dipanggil oleh pasukan Pahang dulu. Pasukan Perak, maafkan saya. Tap like. Tuan-tuan di luar sana tulis, jangan risau. Kalau saya boleh baca, saya bacakan. Kalau nak menyampaikan salam pun saya boleh sampaikan salam. Kerana live ini dijalankan khas untuk anda yang berada di luar sana, yang tak dapat menemani ataupun hadir ke KSL Puchong Selangor ini untuk menyaksikan perlawanan. Sudah tentu support dari jauh sudah cukup memberi makna kepada pemain-pemain yang saya pasti akan melihat kembali perlawanan live ini selepas tamat perlawanan. Masing-masing dah tentu akan cut shot, cut screen, cut whatever, masukkan ke dalam TikTok masing-masing. Steady yop semua. Walaupun di mana saja anda berada. Mungkin yang bermain adalah suami anda, mungkin yang bermain adalah adik anda, mungkin yang bermain adalah rakan sekerja anda yang duduk di meja sebelah, mungkin yang bermain ialah anak anda, mungkin yang bermain ialah adik-beradik, mungkin yang bermain ialah majikan anda, mungkin yang bermain di atas court ini adalah rakan satu futsal anda, tetapi dia yang terpilih, anda yang tidak. Jadi sebab itulah kita beramai-ramai masuk ke dalam ini. KL versus Johor mana? Sebelah sedang berlangsung. Dilihat KL sedang mendahului Johor dengan kedudukan 2-1 buat ketika ini. Baru tengah half time sana, jangan risau. Jangan marah geng-geng KL dan juga geng-geng Johor. Geng-geng Pahang dengan Perak pun tengah tengok ni. Begitulah kita betul ansur. Mana nak tahu, hanya satu perlawanan yang boleh dibawakan live. Dan pengurusan kejohanan memilih untuk membawakan perlawanan di antara Pahang dan juga Perak. Sama-sama getir sebenarnya empat pasukan ini. Dibawakan kepada anda untuk perlawanan-perlawanan kumpulan C. Go Perak go, kata Nolian Muhammad. Defend Perak kena jaga-jaga. Pahang belum main press kan. Orang kuat futsal ni, dia pun boleh nampak Pahang belum main press lagi ni. Tadi masa 1-0 tu Pahang dah press sikit, tapi terkena pula dengan jaringan counter attack daripada Perak. Apakah pilihan permainan yang dipilih oleh jurulatih Pahang di separuh masa kedua nanti? Baik saudara Ahmad Rizwan Abdul Halim. Apa juga pilihan permainan yang dipilih oleh jurulatih pasukan Perak, saudara Muhammad Syahir bin Safian, sudah pasti memberi kesan terhadap keputusan akhir perlawanan ini. Jurulatih Perak dan tim terbaik, terima kasih masing-masing. Memasuki minit terakhir separuh masa yang pertama. 2-0 hasil jaringan daripada berjenis nombor 6 Muhammad Fairuz bin Aman Ijaz, dan juga rempatan padu daripada Muhammad Khairi bin Rozali kalau tidak saya sebentar tadi untuk pasukan Perak untuk memisahkan kedua pasukan ini. Bukanlah yang dimaukan oleh kem pasukan Pahang, tapi itulah yang sedang berlaku. Lepas kali ini 2 lawan 1, jolokan terus, berjaya dijolok oleh defense terakhir pasukan Perak Muhammad Fairuz bin Aman Ijaz untuk menamatkan sekaligus separuh masa pertama. Seperti buku bertemu ruas, pertembungan di antara Maksak Perak
menentang Masak Pahang, walaupun Perak dua mata ataupun dua jaringan di hadapan, tapi tidak mencerminkan langsung perjalanan perlawanan ini. Pahang masih membara di belakang. Kita berhenti seketika tuan-tuan, puan-puan. Kita bersambung sebentar nanti.
Kita kembali tuan-tuan, kembali masuk. Bermula separuh masa yang kedua di antara keduanya. Dengan Masak Perak masih didahului dengan hadapan dengan 2 gol hasil jaringan daripada Muhammad Fairuz bin Amin Ijaz minit kedua. Dan juga main jenis nombor 5 Muhammad Khairi bin Rozali minit ke-11. Kedudukan di seberang sana masih lagi dengarnya William Setuan mendahului 2-1 ketika ini. Wow, sungguh tight. Bercakar-cakar mereka di court B. Di court A kembali tenang. Kembali pasukan Pahang berkira-kira untuk mencari gol yang pertama terlebih dahulu. Jika sebelum ini mereka mencari 1 gol untuk draw, tiba-tiba saja counter attack daripada Pahang menjadikan kedudukan. Dan terus mereka menggunakan sistem 5 serangan 5 pemain ketika ini. Tidak menunggu lama, terus saja separuh masa yang kedua terus saja main. Daripada minit yang pertama lagi. Mereka tahu hanya kemenangan melayakkan mereka ke pusingan yang seterusnya. Draw sudah tidak cukup. Mereka mahu cari 3 gol. Dipersalahkan free kick untuk Perak. Dan Perak dipaksa bertahan selama mungkin di separuh masa yang kedua ini sambil mencuri-curi peluang untuk menambahkan jaringan. Johor dengan KL 2-1 masih lagi milik Kuala Lumpur. Wow, kira. Pening kita nak mengira. KL mahu mencari kemenangan supaya mencerahkan peluang mereka ke peringkat skor akhir. Begitu juga Johor sudah mahu draw saja sebenarnya, tapi mereka di belakang pula buat ketika ini. Pahang Perak adalah pasukan yang buat ketika ini mempunyai advantage yang paling besar yang mungkin akan menjadi juara kumpulan di dalam kumpulan ini. Siapa sangka Perak akan menjadi juara kumpulan dalam kumpulan C. Turning daripada Perak, 1 gol dicari. Melintas saja di gawang. Untuk peluang mereka menambahkan jaringan tidak berhasil. Tapi itulah risiko yang harus diambil oleh Pahang. Mereka tidak mahu bermain selamat lagi. Mereka bermain 5 serangan. Sekali lagi bersorangan. Rio, jika anda berada di kompleks sukan KSL Puchong, menjadi saksi pertempuran di antara 4 pasukan dalam kumpulan C, mencari 2 pasukan yang layak ke peringkat suku akhir yang masih lagi belum ada apa-apa keputusan di antara keduanya. Pahang masih lagi dalam mood menyerang. Perak sebaik mungkin mempertahankan 2 jaringan mereka. Dan Pahang 1 tapping cemerlang daripada sudut kanan disambar oleh main jenis nombor 10 untuk pasukan Pahang Darul Makmur. Pada Muhammad Rizwa Syafiqi mengunci terus pergerakan pasukan Pahang untuk meletakkan diri mereka tiba-tiba menjadi peneraju kumpulan C. Pasukan Perak meletup daripada Farhan Asman. Johor kena tu 2-1. Ya betul. Ya benar. Saya pun dah pening nak sebut Pahang dengan Perak ni. Sebenarnya Perak yang mendahului 3-0 buat ketika ini. Pasukan Pahang main pressing 5 orang. Untuk mengubah keputusan. Tapi inilah risikonya. Tidak boleh hilang bola. Daripada 2-0 dah jadi 3-0 akibat corak permainan ini. Tapi itulah tuan-tuan, futsal. Begitulah. Kalau mahu mencari kemenangan, terpaksa mengubah strategi. Dan mereka berjaya kali tidak. Terkeluar pula. Aduhai, sudah betul-betul di atas garisan gol. Pressing daripada Pahang. Sebenarnya apa macam-macam keputusan sebenarnya telah berlaku jika main pressing sebegini. Jangan disangka 3 itu cukup tuan-tuan. Selagi pemain-pemain Pahang bersemangat untuk mencari gol, selagi itulah Perak akan terasa tertekan. Balik kepada 5 pemain. Begitulah kata saudara Izzat Putra, di situlah risiko bermain fast 5. Betul, benar. Tapi permainan
pattern permainan seperti inilah yang menjadikan perlawanan ini rancak. Walaupun sudah 3 gol di belakang. Kem pasukan Perak hampir semuanya berdiri, tidak tahan dengan keadaan ini. Mereka yang dilihat tidak diberi apa-apa harapan ketika peringkat kumpulan kini bakal menerajui kumpulan C. Siapa sangka anak buah Ahmad Rezwan Abdul Halim, maafkan saya, anak buah Coach Muhammad Syahir bin Safian, di bawah pengurus Encik Roslan bin Aiman, bakal membawa pasukan Perak menuju ke quarter final, menyertai pasukan-pasukan elit yang lain seperti Polis Diraja Malaysia dan juga Selangor yang telah menempahkan tiket selaku juara kumpulan A dan juga juara kumpulan B. Termenung Mat. Sabar tuan-tuan. Dan itulah strategi yang disusun sebenarnya. Itulah strategi yang terpilih. Itulah strategi yang diambil kira. Sama ada nak kalah 2-0 ataupun tukar strategi, biarlah kalah berapa pun, asalkan cubaan untuk mencari gol itu dibawa dalam permainan ini. Sambil di sebelah sana Johor dan wilayah persekutuan masih lagi 2-1, tak habis-habis lagi bertempur di court sebelah. Apakan daya, itulah pattern permainan yang dipilih untuk melakukan full throttle menyerang ataupun fast five, kata kawan kita. Lepas ni siapa game? Lepas ni kumpulan D, kumpulan terakhir, melibatkan Negeri Sembilan dan juga Sabah dan juga ada beberapa tim lagi. Apa lagi tim kat dalam tu? Terengganu kalau tak salah saya. Belum tahu lagi sebab jadual perlawanan belum sampai lagi tangan saya. Daripada Izzat Putra memperingatkan kita tentang kejadian 2021. Last 2 years Perak 4-0 tapi Pahang beat 4-5. Cuba elakkan. Terbabu. Dan inilah pattern yang dipilih untuk pasukan Pahang, untuk makluman orang-orang di luar sana yang tak tahu pattern cara ini. Memang ada risiko tapi Pahang menidakkannya. Kalau benarlah isu 2021 itu berlaku seperti itu, saya kira kali ini tidak akan terjadi lagi. Perak terus mara. Perak terus mengembangkan sayap mereka untuk meletakkan mereka selaku juara kumpulan C, menemani 4 lagi pasukan yang terpun layak di kumpulan A dan juga kumpulan B. Sabar tuan-tuan, sabar. Benda sudah pun terjadi. Siapa sangka sekarang sudah 5-0. Balik awal, kata Rozaimi Abdul Rani. Apakan daya? Lagi risiko, lagi Pahang. Advantage, tidak masuk ke Palang. Perak datang lagi. Padu Perak cari gol untuk semangat kuarter. Johor KL masih lagi 2-1 milik KL. Live Johor tak boleh tuan, tak boleh nak set upkan kat sebelah sana pula. Kita tak boleh nak bawa set ni pergi padang sebelah. Memang dah disetkan untuk court A sahaja. Jadi maafkanlah kami yang bawa siaran ini. Memang kita harus habiskan perlawanan yang di antara Pahang menentang Perak ini. Minta maaf kepada penonton-penonton minat-minat Johor dan juga Kuala Lumpur. Siapa yang tahu nak jadi macam tu, kita terima je lah apa saja keputusan daripada court B yang akan dibawakan dari sebelah sana. Walaupun sudah menjadi game yang bertempur mulut lebih daripada main futsal sebenarnya di sebelah sana. Kerana keadaan begitu krusial, Johor hanya perlu draw, KL mahu menang.
Itu yang buat best tu. Daripada Azrizan Abu Osman, terbaik Coach Syahir daripada MPM. Coach Muhammad Syahir bin Safian, jurulatih yang bertanggungjawab ketika ini membawa Pahang ataupun bawa Perak, maafkan saya. Asyik tertukar-tukar saya Perak dengan juga Pahang. Pusing-pusing beliau untuk memastikan anak buahnya berada di landasan yang betul. Dan setakat ini segala-galanya berpihak kepada pasukan Perak Darul Izwan. Sebelah kanan untuk pasukan Perak. Siapa yang marah-marah pengulas tu? Ada juga yang terkesan dengan keputusan perlawanan ini. Bukan kita di sini saja, ada juga di hujung sana yang terkesan. Astagfirullahaladzim. Apa nak boleh dibuat tuan-puan? Dah tugas kita mengulas, insya-Allah. InsyaAllah kita bawakan yang terbaik kepada anda. Kepada yang terkesan di luar sana, ini untuk tontonan anda semua pun. Kepada yang daripada jauh tidak dapat menyertai kami di sini, kita bawakan kepada anda, InsyaAllah yang terbaik. Penyokong Perak tengah bergembira. Ada penyokong yang terkesan dalam perlawanan ini. Apa kita boleh buat? 5-0 bukanlah keputusan yang dimahukan oleh setengah-setengah pihak. Sabar, sabar kata Cik Muhammad Razmi Marani. Kan?
Babi, hey!